الله أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. Situ dia. Walil khafdi, dan sabit bagi baris di bawah itu. Khafat. Itu kata dia ada 3 tanda, ada 3 alamat. Jadi kita nak ulang sekali lalu. Perbahasan kitab kita ni, Mata Jumiyah ni. Jadi hari ni kita dah masuk iaitu khafat. Kita dah masuk khafat. Dan kemudian alamat khafat itu dia ada 3. Alamat khafat tu ada 3. Baik. Jadi kita masuk pembahagian hari ni, kita masuk pembahagian khafat. Baik, khafat ni dia masuk apa dia? Khafat ni dikatakan alamat bagi i'rab. Khafat ini dinamakan alamat bagi i'rab. Ataupun kita kata bukan alamat, bahagian i'rab. Kalau kita tengok dulu pada muka surat apa, tak ingat, dalam surat 3 tak silap. Dia kata apa? Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dulu. Jadi dikatakan khafat ni dikatakan dikatakan bahagian i'rab. Bahagian i'rab. Baik, kemudian kita dah bahas sebelum ni iaitu perbahasan rafa'. Kalau rafa' dulu, kalau kita tengok alamat rafa' dulu ada berapa? Ada 4. Apa dia alamat rafa' dulu? Dhammah, alif, waw dan nun. Kemudian kita masuklah bab nasab. Nasab tu pula dia alamat dia situ ada 5. Kalau dulu alamat nasab tu ada 5 dulu. Al-Fathah, alif, apa tu? Alif, kasrah, ya, lepas tu hazaf nun. Hazaf nun dulu muka surat apa? 6 tak silap apa. Itu dikatakan alamat bagi nasab. Jadi 5 alamat bagi nasab, 4 bagi alamat bagi rafa'. Hari ni kita masuk pula khafat. Jadi alamat khafat tu ada 3. Jadi 9 campur 3, 12 semua. Itu kena ingat
Baik. Kita tengok lagi depan ni. Ustaz, Contoh. alamat nasab tadi fathahah, alif, kasrah, hazaf nun. Bukan. Apa? Mula Alamat. fathah. Hmm. Lepas tu alif, kasrah. Lepas tu ya. Lepas tu hazafkan akan nun. Okey, baik. Terima kasih, Uh, Ustaz. Jadi ada 5 semua. Kalau jazam 2 akan datang lah. Akan datang jazam tu 2. Baik. Kemudian alamat khofat pula. Ni khofat. Kita masuk khofat lah ni. Kata musannif walil khafdi salasu alamatin. Dan sabit yang ni tetap bagi khofat itu ada 3 alamat. Jadi kita perbincangan kita ni, bab nahu ni dia tak masuk dalam bab kemuncak lagi ni. Kalau orang tanya gitu, Ustaz, saya nak tafsir Al-Quran pakai sekarang ni boleh tak boleh tafsir lagi ni. Sebab kita tidak belajar secara menyeluruh lagi. Kita hanya sekadar mengenal alamat dulu. Rofak tu apa, kenal tu dulu. Dan macam tajwid tu Ustaz, lebih kurang lah. Dia kena kenal dulu. Eh? Dia ni, i'rab tu apa, perubahan akhir kalimah. Lepas tu nak bezalah isim, fi'il, haraf tu apa. Lepas dah kena isim, fi'il, haraf, lepas tu nak kena alamat pula. Alamat isim, alamat fi'il. Jadi tu semua kita nak kenal tu dulu. Dia punya alat-alat dia dulu. Ibaratnya kita nak buat rumah tu, orang perkenalkan kita, okey. Mula kena alat-alat kecil dulu, paku. Paku. Lepas tu apa? Nak buat bangunan. Kena ada apa? Ada pasir. Kena ada tanah. Nak buat simen. Lepas tu buat kayu, kena ada kayu. Lepas tu kena habis tu kena tu pula kena ada tukul dia, kena ada jetolak dia. Tu besar-besar makin besar dah. Dia kena cukup dengan alat dia dulu. Bila dah cukup alat baru boleh kata aku nak buat rumah, boleh. Ibaratnya aku nak terjemah Quran, boleh. Dia kena bagi cukup alat dia dulu. Sebab alat kita tak kenal lagi. Alat dia punya perkakas dia banyak lagi. Kita tak kenal lagi. Ni apa ni Ustaz, kalau jumpa ni paku jenis apa ni, banyak jenis. Begitu juga ilmu nahu. Kita nak kata kita nak belajar Quran tu kena menggunakan ilmu nahu. Baik, ilmu nahu tu apa dia? Kena tahu dulu. Masuk dalam ilmu nahu tu apa dia? Isim, fi'il, haraf. Ilmu nahu tu kena tahu kalam. Kalam tu apa? Okey, kalam tu bagi 3, isim, fi'il, haraf. Baik, isim tu apa? Fi'il tu apa? Haraf tu apa? Okey, dah kena. Lepas tu i'rab pula. Kena perkakas lain pula. Perkakas ni kena dah. Perkakas lain pula. Jadi banyak benda. Banyak benda. Jadi kalau orang tanya, belajar dengan ustaz tu tak boleh nak terjemah Quran lagi, memanglah. Sebab kita peringkat basic asas lagi ya. Belum sampai tempat kemuncak kita. Sampai masa nanti kita tengok. Itu pun dah masuk sikit-sikit dah tu. Kita kenal alamat tu dah okey dah tu. Alhamdulillah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dia kata walil khafdi salasu alamatin. Sabit bagi khafat itu ada 3 alamat. Mana 3 alamat? Alamat ni tanda percamal panggil juga. Tanda percamal panggil. Baik. Kata dia al-kasratu. Yang pertamanya kasrah. Yang pertamanya kasrah. Maaf Ustaz, Yang Ustaz kat page berapa ni? Ustaz kat page ya, berapa? Maaf, Ustaz kat page berapa? muka page 8. Okey, terima kasih. Saf'ah samaniyah. Muka surat 8. Yang pertama al-kasratu, yang kedua wal ya'u. Yang ketiga wal fathatu. Baik. Bila dah kena tanda alamat tu, kemudian dia nak bagi pecahan pula. Kasrah tu dia jadi alamat bagi khafat tu berapa tempat pula dah. Macam dululah. Macam dululah kalau kita kata fathah. Fathah tu kalau jadi alamat bagi nasab tu berapa tempat? Contoh. Dulu ada berapa? Ada 3 tempat.
Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Apabila masuk di atas tu apa? Amil jazam. Dulu yang dulu baik. Begitu juga di sini. Jadi tengok. Dia kata fa'ammal kasratu. Maka ada pun. Ini saya mengajar ni secara beginner paling rendah. Kalau peringkat-peringkat yang muntahi, peringkat yang level dah tinggi, sebenarnya kita kena bahas alif lam pada kasrah tu alif lam apa? Salasuk alamat itu i'rab jadi apa? Lil khafdi tu i'rab jadi apa? Itu saya tak mau bahas. Kalau ada tanya saya kenapa Ustaz tak bahas? Walil khafdi tu i'rab dia, salasuk tu i'rab dia jadi apa? Alamat tu jadi i'rab apa? Al kasrah. Itu bukan tempat perbahasan dia untuk beginner, bukan. Kalau kami di pondok, dia tak ada beginner dah. Dia tak ada beginner dah. Kalau di pondok, Tok Guru dia ajar taruh cara mutawasid pertengahan dulu. Dia tak terus mengajar cara yang tinggi lagi. Dia kata li khafdi tu khabar muqaddam. Salah alamatnya kau tu mubtada muakhar. Dia kata gitu. Al kasratu tu jadi badal pada kata salasu. Itu dia, itu bawa secara mutawasid pertengahan. Kalau dia tinggi lagi, walil khafdi tu khabar muqaddam. Sebab apa kata khabar muqaddam? Salah satu alamat tu mubtada muakhar. Sebab apa? Dia kena ada sebab. Mana kaedah dia? Itu memang peringkat mutahi lah. Kalau kita ni tak perlu bahas tu. Walil khafdi wa khabar muqaddam dah tak sebut dah. Kita diam dulu. Lepas kita habis kitab ni, baru kita pergi ke peringkat mutawasid pula. Kitab Matan Jumiah ni dia ada 3 peringkat. Tuan-tuan bukan kata kalau kita khatam ni kita dah hebat dah. Tak. Kitab Matan Jumiah dia ada 3 peringkat. Peringkat mubtadi, yang kedua peringkat mutawasid, yang ketiga peringkat muntahi. Muntahi ni peringkat yang paling tinggi. Saya tak pasti kalau level dalam bahasa Melayu panggil apa. Permulaan, pertengahan dengan pengakhiran Kalau bahasa Inggeris tu apa? Panggil beginner, advance. Yang paling advance. Beginner, intermediate, advance. Intermediate, advance. Kita ni beginner dulu. Beginner dulu Bukan kata kita terus advance terus dalam kitab ni, tak. Baik. Tengok. Lepas tu kita tak bahas. Fa'amma tu, fa tu, dia panggil fa apa, saya tak mau bahas. Fa'ammal kasratu. Kalau siapa nak dengar saya mengajar peringkat mutahi, boleh join, boleh try dengar dalam saya mengajar mutasajidat. Kalau nak try dengar boleh, silakan. Kalau faham tak faham, wallahu alam. Biasanya ada orang dah masuk dah, tak sampai 5 minit, 10 minit dia keluar dah. Contoh Ajar Rahayu dia pernah masuk dah. Alhamdulillah. Tapi buat sementara waktulah. Dia masuk, lepas tu dia dengar, apa dah Ustaz Urai ni. Ajar Rahayu dia pernah masuk dah. Mana tadi dia masuk balaghah tak sampai 1 minit 2 minit, Allah, apa ada ni isti'arah ni, apa ni majah semua, keluar cepatlah. Dia pun bakal keluar lari dah. Baik, habis. Fa'ammal kasratu. Ni kita belajar ilmu nahwu ni jangan give up Kena sabar banyak, sebab ilmu nahwu ni lah anak kunci kita untuk mengetahui semua ilmu. Tuan-tuan kena sabar banyak-banyak. Fa'ammal kasratu. Maka adapun bermula kasrah itu. Dia kalau terjemah gitu. Maka adapun baris di bawah itu kasrah. Fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Maka adalah ia kasrah itu jadi alamat, jadi tanda bagi khafat. Kita ambil terjemah istilah Kalau kita terjemah bagi tanda di baris bawah. Jadi macam kekok rasa. Macam kekok Kita cakap jadi tanda bagi khafat. Kita tahu dah khafat tu apa. Kita ambil istilah terus. Ya. Bagi khafat. Bagi khafat tu fi salasati mawadi'a.
pada 3 tempat. Saya tak mau bahas kenapa tak baca fi salasati mawadi'i, Ustaz. Itu tak mau bahas. Itu peringkat, dia peringkat peringkat pertengahan. Tengok. Ini kena ingat. Jadi kasrah itu dia jadi alamat bagi khafat tu pada 3 tempat. Mana 3 tempat? Yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad al-munsarifi. Siap. Dia dah masuk dah. Dia kata pada fi'il mudhari', tak maaf. Pada isim mufrad al-munsarif. Dia apa beza? Isim mufrad sahaja dengan isim mufrad munsharif. Kalau isim mufrad saja, itu menunjuk di atas satu. Kalau menunjuk di atas isim mufrad munsharif, betul kan munsharif? Dia tulis gini. Isim, dia tulis apa tu? Terjemahannya apa? Isim mufrad yang baris 2. Apa maksud isim mufrad yang baris 2? Kalau saya mengaji dulu, dia kata apa? Isim mufrad yang terima tanwin. Tulis itu. Dobis itu. Isim mufrad yang baris 2, yang ni isim mufrad yang terima tanwin. Isim mufrad yang terima tanwin. Tulis siap. Dia ada isim mufrad yang tak terima tanwin. Ada juga. Nanti kita tulis misal. Baik, saya nak tulis. Isim, dia kata apa? Isim mufrad yang baris 2. Ini yang terima tanwin. Yang terima tanwin. Contoh apa? Dia kata Hussein Muhammad. Sekejap. Dia kasrah kan? Okey. Nanti dia dah isim mufrad al-munsharif kan? Al-ismul mufrad al-munsharif. Betul tak? Betul. Al-ismul mufrad al-munsharif. Dia makin lama makin payah sikit lah. Okey. Al-ismul mufrad al-mufradi. Al-mufrad al-munsharif. Al-mufradu al-munsharif. Al-ismul mufradu al-munsharifu. Misalnya apa? Contohnya apa? Ini misalnya. Misalnya marartu. Marartu bi Zaidin. Tu dia. Misalnya marartu bi Zaidin. Jadi Zaidin dia panggil isim mufrad al-munsharif, yang terima tanwin, yang boleh terima tanwin. Baik, ba tu dikatakan haraf jar. Ba ni dipanggil huruf jar. Dipanggil huruf jar. Dipanggil huruf jar. Zaidin tu.
Dia katakan dia apa? Kasrah tadi tu, khafat tadi tu, kasrah tadi jadi alamat bagi khafat. Mana kasrah? Ni kasrah ni. Pada bawah ni. Ha. Kenapa dia panggil isim mufrad munsharif? Sebab dia boleh terima tanwin. Ni tanwin dah ni. Ni terima tanwin ni tak kira lah bagi depan ke belakang, bawah ke, asal terima tanwin. Ini dia panggil al-ismu mufrad al-munsharif. Jadi kalau orang tanya Zaidin, kenapa baca Zaidin? Sebab alamat dia tu, alamat khafat dia iaitu kasrah. Kasrah ni balik bawah. Kemudian lagi pula dia tu terima tanwin. Lepas tu kita kata maratu bi Zaidin. Berjalan aku dengan Zaid. Berjalan aku dengan Zaid. Ataupun lalu oleh aku dengan Zaid. Aku lalu bersama dengan Zaid. Contoh. Baik, habis. Baik, saya nak tanya Hajar Rahayu. Zaidin tu kalimah apa Zaidin tu kalimah apa tu? Zaidin tu kalimah apa tu? Isim, Ustaz. Isim. Dia panggil isim apa tu? Isim mufrad. Isim mufrad je tak ada. Kalau dalam bab kita ni isim mufrad al-munsharif. Yang terima tanwin. Ba tu dipanggil haraf jar. Ba tu dipanggil haraf jar. Baik, habis. Semua cukup kat sini. Ada fi'il, ada isim, ada haraf jar. Kalau marartu ni dipanggil fi'il. Dia panggil fi'il madi. Telah berjalan aku. Marartu. Telah berjalan aku. Dia panggil fi'il. Dia panggil fi'il madi. Marartu panggil fi'il madi. Panggil fi'il madhi. Marartu. Habis. Itu satu. Yang kedua. Dia masuk kata, kalau kata isim mufrad yang boleh terima tanwin, bukan tu saja. Dia ada satu contoh lagi. Ada satu lagi dia panggil isim mufrad yang terima tanwin yang secara takdir, yang secara muqaddar. Contoh apa? Ataupun kita kata marartu bi Zaidin. Ataupun marartu bil fata. Ni. Boleh juga satu lagi. Tapi tak ada tanwin, Ustaz. Sebab tu dia kata yang boleh terima tanwin. Maksudnya apa? Yang boleh terima tanwin. Maksudnya yang tak ada tanwin pun boleh juga. Tapi boleh masuk tanwin. Dia kalau isim mufrad yang semata-mata yang kita belajar dulu tu, itu menunjuk di atas satu. Dia tak bahas dah. Nak baring apa. Tapi kalau di sini, dia khususkan lagi. Sebab dia alamat khafat. Alamat khafat ni, kalau pada takdir dia gini. Ni panggil pada takdir. Ni payah sikit ni. Saya padam Saya padam. Ni contoh kedua. Contoh kedua ni payah sikit. Ustaz. Ya. Yang takdir tu yang berkaitan dengan ya dia. Yang dia sebab yang Ustaz kata orang Arab tak boleh sebut. Baris dia. Ya. Nanti nak dia. Nanti contoh dia. Ya, betul.
Yang takdir dulu kita belajar dah. Apa? Babul i'rab dulu. Dia punya matan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamil dakhilati ala lafzan aw taqdiran. Takdiran tu. Kalau ingat lagi muka surat 3 tak silap. Babul i'rab al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamil dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamu arba'atun. Siapa ingat lagi tu? Muka surat 3. Saya alhamdulillah lah, syukur banyak dapat mengajar matan Jumiah ni sebab dah lama tak mengajar matan Jumiah. Jadi kita pun boleh ulang balik matan-matan dia tu. Baik, tengok. Baik, saya nak terang yang contoh yang kedua ni. Ni payah sikit. Yang kata orang Arab tak boleh sebut tu kan. Ni. Padam sekejap. Padam menu sebab kalau padam semua pula. Okey. Marartu. Bil fata. Tengok. Marartu. Bil fata. Kenapa tak cakap fatai Zat? Kan kasrah. Timbul soalan. Ini yang dia kata isim mufrad munsharif. Dia boleh terima tanwin tapi tak boleh. Nak tulis boleh tak? Pada tulisan tak boleh. Sebab ya tu dia panggil ya tu dia panggil muqaddarah ni. Dia panggil ya alif kalau dalam ilmu tajuk dia panggil ya alif muqaddarah dia panggil. Berat lidah kita nak sebut. Bagi orang Arab bukan kita orang Melayu ni boleh sebut semua. Asalnya marah tu bil fatayi. Nak sebut tak boleh tu. Bil fatayi. Orang Arab tak sebut gitu. Orang Arab tak sebut gitu. Ini dia panggil muqaddaran. Dia panggil kasrah muqaddarah. Dia panggil kasrah muqaddarah. Ni dia panggil kasrah muqaddarah. Apa maksud kasrah muqaddarah? Baris bawah tu hanya pada takdir saja. Pada rupa tak nampak tu, pada tulisan pun tak nampak. Tapi kita kata sebab dia masuk dengan ba. Ba ni haraf jar. Ba ni haraf jar. Kalau haraf jar, selepas haraf jar dia kena baris bawah. Tapi nak baris bawah tak boleh. Maka di situ kita panggil kasrah tu, dia panggil kasrah muqaddarah. Tuan dia nampak tak? Maksudnya kasrah tu hanya pada takdir saja. Kita faham saja kata bila masuk ba tu al-fata, al-fatai tak boleh baca. Nak baca fatai tak kena. Tak tepat dalam kaedah bahasa Arab. Ni kenapa? Ni dia payah sikit. Memang kata terima tanwin. Nak terima tanwin tapi boleh tak terima tanwin? Tak boleh. Satu dia masuk alif lam. Tapi dia boleh terima tanwin lah kalau asal dia tu. Tapi orang Arab tak sebut begitu. Cuma tu dia panggil kasratun muqaddaratun. Baris bawah, kasrah ni baris bawah. Tapi baris bawah tu hanya pada takdir saja, pada andaian saja. Pada apa panggil andaian? Pada kita kata pada faham sajalah kita kata. Nak panggil pada apa tu? Ajar Ayu nak terjemah macam mana tu? Kasrah muqaddarah. Baris bawah yang hanya kita fardukan saja, hanya kita andaikan saja. Nak panggil apa ajar Ayu? Terjemah bahasa Melayu tu. Harap semua faham lah. Maksudnya Kalau pada kaedah boleh? Maksudnya kasrah hanya pada kaedah. Diandaikan je Ustaz. Diandaikan. Pada Kasrah andaian yang lah. diandaikan. Pada andaian saja. Ustaz, kalau kita kata ada pada sebutan tapi tak ada dalam tulisan boleh Ustaz? Sebutan pun tak ada juga. Bil fatai boleh. tak boleh. Tak boleh. Nak baca pada tulisan pun bil fatai tak ada baris bawah tu. Dia dua-dua tak ada. Pada sebutan pun tak ada, pada tulisan pun tak ada.
Habis kita nak panggil nak terjemah macam mana? Ajar Ina. Andaian susah Ustaz. Andaian. Andaian lah Kalau English kata assumption. Ya. Tak pastilah Assume Inggeris apa. sahaja. Faham sahaja macam tu. Faham sahaja kan. Faham saja hanya Farida Kalau saya Andaian tak kekalkan boleh. Benda takdir tu bukan tu je. andaian real. Tapi Apa kita dia faham ajar saja. kayu? Ya, pada faham saja Faham saja. Lepas Macam Ajar Emerald Ayu macam mana ajar terbaru Ayu tu. tadi? Ya. Macam mana ajar Ayu tadi? Bahasa Inggeris assume Ustaz. ASSUME. Oh, assume. Assume tu apa bahasa Melayu? Silent baris bawah Ustaz. Silent Ha? kasrah. Andai, kita andai aja. Andai lah senang Bukan andai yang dia yang ni bukan faham kan, bukan andai kan. Benda tu berlaku kalau Andai tu Ya, maksudnya kita Ustaz. faham lah. Ya kan? Macam mana ajar Ayu? Nak terjemah? Line saya tak okey dah, macam putus-putus. Oh, line putus. Line saya ke putus? Line saya macam tak okey. Line saya okey tak? Tak yang saya kot. Okey. Saya Jadi punya kita pun nak sama, tulis. putus-putus. Putus Pada Jangan hajar kefahaman. Rayu cakap. Jangan hajar Rayu cakap amrul itibari sudah Ustaz. Aja tak habis. Amrul itibari boleh juga. Dia faham lah. Amrul itibari lah. Tapi dalam ilmu nahu dia tak panggil amrul itibari. Dia panggil amrun maknawi. Dalam ilmu nahu dia tak panggil amrul itibari. Dia panggil amrun maknawi. Tapi benda sama tu. Boleh juga tu. Boleh juga. Faham. Baru saya dapat Ustaz. Amrun Amrul maknawi. itabari je. Amrul maknawi. Okey. Dia panggil amrun maknawi. Baru tepat saya. Dia faham saja. Tapi kita faham lah kata dia tak boleh balik bawah tu sebab dia tertegah. Sebab lidah orang Arab tu. Dia panggil amrun maknawi tu. Dia panggil kasar muqaddarah tu. Dia panggil amrun maknawi. Kalau dalam ilmu tauhid dia panggil amrun i'tibari. Istilah lain-lain. Tapi kefahaman sama. Faham itulah Jadi pada tulisan pun tidak ada baris bawah. Pada sebutan pun tidak boleh kita baca baris bawah. Kita baca marartu bil fata. Berjalan aku dengan seorang pemuda. Lalu aku bersama seorang pemuda. Fata tu pemuda. Habis. Ustaz, Ya. maaf nak tanya. Okey, maknanya sekarang ni baris bawah adalah tanda khafat bagi 3 tempat, iaitu yang pertama ni isim mufrad munsharif tu, lepas tu dia pecah pula 2 ya. Yang Ustaz bagi tadi tu, yang apa kasrah muqaddarah tu dengan yang Dia punya contoh tu ada 2. Satu tadi maratu bi zaidin memang kita nampak dia terima tanwin. Yang kedua ni maratu bil fathah ni pakai kasrah muqaddarah, betul? okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Sebab tu kalau kita mengaji matan saja tak nampak. Dia kena berhajat pada syarah. Maksudnya saya kena syarahkan balik. Kalau kitab ni, matan Jumiah ni kalau nak untuk orang awam, nisbah dia level tinggi sebenarnya. Untuk kalau level orang awam, matan Jumiah ni sebenarnya dia anggap macam tinggi. Peringkat sebenarnya kalau di pondok inilah peringkat mubtadi yang paling rendah sekali. Tapi tak apalah. Saya cuba bagi memahami jugalah. Baik. Ustaz, Ya. Ustaz, yang al-fata ni, bil fata ni, dia tak masuk dalam alamat khafat yang untuk fathah tu Ustaz. Dia panggil fathah pun fathah muqaddarah nanti akan datang. Nanti fathah tu nanti masuk. Okey. Terima kasih Ustaz. Ini yang untuk alamat khafat sahaja. Yang nasab lain. Yang dulu kita bahas nasab. Nasab tu dulu, kena ingat tu. Ada 5 dulu. Dulu ada 5. Tengok contoh-contoh dulu saya bagilah. Habis itu. Okey, saya padam ni. Ni agak rumit sikit tu kita kena banyak sikit. Okey, saya padam. Semua dah tulis Dia Baik. tak ada dalam kitab Ustaz. Dia tak ada dalam kitab sebab tu nak ngajar kitab ni kalau orang belajar kitab Matan Jumiah, dia pun belajar Matan Jumiah, tu dia nak ngajar balik, tak boleh. Dia kata guru kalau nak mengajar Matan Jumiah ni sekurang-kurang dia kena khatam 5 buah kitab, kitab Nahu, lepas tu baru boleh ngajar kitab ni. Kalau dia dah susah nak mengajar sebab dia
Dia macam-macam. Walaupun matan dia pendek-pendek, tapi dia berhajat pada benda luar tu banyak. Dia syarah dia banyak. Dalam matan Jumiah ni, ulama' karang syarah dia ni lebih kurang berpuluh-puluh. Lebih kurang yang saya belajar, yang syarah dia lah. Syarah Jumiah yang saya belajar lebih kurang 10. Itu pun banyak lagi. Banyak. Yang saya belajar pun 10. Ada Makudi, Mutasajidan, Kafrawi, Ashmawi, Syekh Khalid. Lepas tu ada kita Asyara Iqna. Apa tu Syekh Khatib Syarbini. Nah, tak sampai 10 saya belajar, sampai lebih kurang 8 itulah. Ini yang syarah bagi matan Jumiah. Yang ilmu nahwu lain tak ada masuk lagi. Dia kitab lain tak ada lagi, ada lagi kitab lain tau. Banyak nahwu ni dia berungkai-ungkai banyak. Level itu banyak sangat. Kita nak kata 3 level tu pun tak juga. Dia ada muntahi, ada tinggi lagi. Allahumma salli Muhammad. Harap ilmu laduni je kami, Ustaz. Ya, insya-Allah, amin. Okey, baik, saya padam Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Jadi, alamat kasrah tadi bagi khafat ada 3 tempat. Yang pertama, pada isim mufrad yang munsharif. Itu yang pertama. Yang kedua, pada jamak taksir yang munsharif. Apa maksud jamak taksir munsharif? Ini jamak taksir yang boleh terima tanwin. Boleh terima. Bukan maksud kata dia kena confirm terima tanwin, dia menindakkan yang lain. Tak, bukan maksud itu. Tanya. Contoh lagu mana? Baik, jamak taksir al-munsharif. Munsharif. Al-munsarifi. Jamak tafsir al-munsarif. Baik, contoh lagu mana? Contoh dia ambil yang senang contoh. Marartu. Marartu. Contoh nanti ya. Marartu birijali. Rijali. Birijali. Jamak taksir yang munsharif. Itu namanya jamak taksir. Okey, jamak taksir duduk kat mana? Jamak taksir ni pada ar-rijali. Jamak taksir ni pada ar-rijali. Nak baca birijalin tak boleh. Tapi kalau tak ada lam boleh tak? Boleh. Birijalin boleh. Tapi kalau masuk alif lam dia kena baca marartu birijali. Marartu birijali. Tulis baris. Marartu birijali. Berjalan aku, lalu aku dengan beberapa orang lelaki. Baik. Dia katakan jamak taksir munsharif. Baik, ba ni dia panggil haraja ni. Bila ba masuk haraja, maka dia dibarikan baris bawah. Baris bawah ni lah dia kata khafat dengan kasrah. Ni. Tapi ni kasrah zahirah. Kasrah zahirah. Ni ada 2 juga macam tadi. Kasrah zahirah ni apa maksud dia? Baris bawah ni zahir. Nampak tak?
Ar-rijal ni Zuhir. Apa? Terang. Nampak tak dia baris bawah? Nampak lah. Bir-rijali. Ni Rajal dia panggil. Berjalan aku oleh aku dengan beberapa orang lelaki. Lepas tu orang tanya, Ar-rijal tu apa Ustaz? Ar-rijal tu lah dia panggil jamak taksir. Ni dia panggil jamak taksir Ar-rijal. Dia panggil jamak taksir al-munsharif. Yang boleh terima tanwin. Kenapa badan Ustaz. bawah? Ya. Kan dia kata jamak yang boleh terima tanwin kan? Kejap saya jadi keliru. Kenapa dia tak ada tanwin pun tu? Dia satu je baris bawah. Sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Oh, okey. Sebab ada alif lam. Kalau Okay. tak ada alif lam, birijalin. Boleh je buang alif lam. Okey, kita buang alif lam lah. Kita ikut ajar raya lah. Kenapa mana dia tak apa. Ikut. Birijalin. Tu. Tak ada masalah. Ni baik dua. Boleh terima tanwin. Nak masuk tanwin pun tak apa. Tak masuk tanwin pun tak apa. Boleh masuk. Tapi kena tengok depan dia. Berjalan oleh aku dengan mana-mana lelaki. Kalau dia tak masuk alif lam, maksudnya dia itu umum. Dia kalau masuk alif lam tu, berjalan oleh aku dengan beberapa lelaki itu. Itu tu maksud kita nampak. Kalau berjalan oleh aku dengan beberapa lelaki yang tidak diketahui. Sebab dia umum, sebab dia nakirah. Belum masuk lagi tu isi nakirah isi makrifah tu. Baik, tak apalah. Maka baris bawah ni dipanggil kasratun zahiratun. Baris kasrah ni yang zuhir. Nampak tak? Zuhir, nampak. Ini satu contoh. Dia ada satu contoh lagi. Apa dia? Marartu. Okey, saya padam Saya padam yang rijal je. Saya nak tukar contoh lain. Marartu sama juga. Tengok. Rijal ni panggil jamak taksir. Okey, terpadam. Ustazah Baya faham tak Ustazah Baya? InsyaAllah, insyaAllah. Sedang cuba. Okey, baik. Ada kat depan kitab Ya, hari ni ada di depan kitab. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ada kat depan klinik gigi pula. Okey, Ustaz baik. itu panggil-panggil kelang kabut, tak boleh nak jawab. Ya, betul silap lagi kat klinik gigi kan tercabut 2-3 kat tengah mengaji Terpanjat. Okey, baik. Gurau. Okey, marar tu ini contoh yang kedua. Saya mana nak padam. Saya padam yang tu lah. Kalau tuan-tuan tu yang padam yang tu buatlah yang lain kertas. Ini kita pakai whiteboard. Marar tu bil usara. Nanti saya padam sikit lagi. Bil usara. Usara ni apa? Itu dia panggil jamak taksir. Nampak ada ya ke? Nak baca bil usari tak boleh. Dia panggil jamak taksir munsharif. Nak baca bil usari tak boleh. Ini dia panggil kasrah muqaddarah. Ni. Dia panggil kasrah muqaddarah macam tadi juga. Kasrah tu hanya pada andaian saja. Orang Arab tak baca begini maratu bil usariyi. Dia tak baca gitu. Bil usarayi. Tak boleh baca. Kita boleh baca Melayu kita ni, jangan nisbah pada kita. Ni bukan bahasa kita. Sebab tu bahasa kita tu jadi macam-macam. Kita ubah bahasa ni jadi ni, jadi ni. Tu nak jadi pergi ke bahasa Keling lah, bahasa Cina lah, macam-macam bahasa kita ni. Lepas tu bahasa kita dah campur dengan bahasa orang putih lah. Campur dengan bahasa Arab lah. Contoh kata apa? Rumit.
Rumit tu kita kata benda rumit, benda payah. Rumit tu asal bahasa Arab, asal ghawamid. Bahasa Arab bagi ghawamid. Melayu kita ambil ghawamid jadi rumit, jadi rumit lah, jadi susah. Ghawamid tu benda yang payah-payah, benda yang dalam-dalam. Ghawamid. Sampai kat bahasa Melayu kita dia terjemah ghawamid jadi rumit. Banyak bahasa kita tapi dia tukar banyaklah bahasa kita ni. Bila dah tukar tu kita pun tak perasan benda tu bahasa Arab sebenarnya. Marartu bil usara. Yang macam bil usaroi tak kena. Tak kena dengan kaedah bahasa Arab. Ini dipanggil amrun maknawiyun. Faham je. Kita faham saja. Pada tulisan pun tak ada. Pada sebutan pun tak ada. Ustaz. Ya. Maknanya contoh yang kedua ni pula. Bil usara tu. Bil usariun ke? Bil usari ke? Bil usara? Bil usara. Maknanya yang ni. Tak boleh. Nak baca usari tak boleh. Maknanya yang contoh. Yang contoh kedua ni. Kita tak boleh samakan dengan contoh satu Sebab macam contoh satu tadi. Sebab ada alif lam. Jadi dia kasrah zahirah tu. Dia tak nampak bila buang alif lam baru kita boleh masukkan tanwin bawah tu kan. Yang contoh dua ni. Dia tak ada kaitan dengan alif lam tu. Tak boleh masuk sebab memang dia kena baca usara. Kalau tak ada ba ni pun, haraja ni tak ada, pun tak boleh baca, dia baca usara juga. Okey, sebab takdir tadi. Okey. Terima kasih Ustaz. Dia panggil kasrah muqaddar, dia panggil kalau kata-kata tak ada ba, baca usara juga. Sebab dia jamak taksir. Usara ni tawanan-tawanan. Lalu berjalan oleh aku bersama dengan tawanan-tawanan perang. Tak salah tawanan mana, tawanan perang ke, tawanan, tapi asal tawanan lah. Usara. Dalam Quran banyak usara tu. Cuba tengok. Rafa' muqaddarah, nasab, kasrah muqaddarah, bil usara. Nak baca bil usari tak kena. Sebab dia tu jamak taksir. Tu dia. Habis. Ini payah sikit, tak apa. Kalau tak faham ini, esok kita ulang sekali lalu. Esok. Kemudian yang ketiga. Satu lagi. Yang ada tiga semua. Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim tak ada munsharif. Ni mudah. Baik, saya nak tanya Ustazah Baya, apa maksud ta'rif bagi jamak mu'annas salim? Jamak mu'annas salim. Perkataan jamak yang ada ta marbutah di ujungnya. Ta marbutah ni bukan tajwid. Ini bukan tajwid ta marbutah. Apa panggil apa Ustaz? Jamak. Kau bukan. Okey. Okey, apa ya? Jamak muannas salim Jamak muannas salim apa takrif dia? Tahu. Kalau tak tahu tak apa, saya nak bagi orang lain jawab dulu. Dengar elok. Okey, baik. Okey, saya nak bagi tu siapa Allah selamat nama tu nanti jap. Nanti tu. Nak cuba Ustaz? Siapa nak cuba? Okey, Hajar Harziah Slim River. Jamak yang lebih daripada dua, apa tu dia tambah dengan alif dan ta Ustaz Tanya saya balik. Kau nak jawab ke nak tanya tu? Saya sudah jawab, bukan tanya saya. Jawab lah tu Ustaz. Okay. Betul lah. Maksudnya jamak tu dia lebih daripada dua dan ditambahkan dengan alif dan ta. Tepat sekali. Terima kasih banyak Hajar Harziah daripada Slim River. Tempat sejuk. Baik. Faham lagi tu Ustazah Baya? Ya, sedang mencatat. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Itu dia panggil jamak muannas salim. Okey, baik. Saya nak pandang, nak tulis contoh jamak muannas salim. Jamak muannas salim senang. Contoh kita kata okey. Ambil contoh sama lagi. Ini jamak muannas salim. Dulu kalau mengaji pondok ni, Tok Guru tak ada tulis dah ni. Saya dulu bila baca ngajar dekat pondok dulu, ngajar dekat kawan-kawan lah. Tak ada tulis juga. Dulu bila budak-budak pelajar-pelajar lah.
ada umur budak 15, 16 lah. Ni peringkat ni bukan peringkat budak-budak, bukan peringkat kata umur 20 lebih belajar. Orang muda-muda pun belajar dulu. Dia belajar setakat umur 13 ke atas tu boleh belajar kita mata jumiah. Sampai ke tak kisahlah peringkat mana pun. Tapi kalau jangan budak sangat. Kalau budak sangat dia tak boleh belajar benda ni. Dia payah. Kalau budak sekolah menengah tu boleh lah. Itu pun agak payah juga budak sekolah menengah. Dia sesuai budak U tu boleh. Tapi kalau di pondok, budak-budak pun kena belajar yang ni. Baik, jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim misalnya apa? Contoh dia, misal lah, cakap misal tu faham lah. Dalam kitab pun cakap misal, kitab Jawi kan. Marartu. Tulis Marartu berjalan oleh aku nanti bil muslimati. Ayuh. Berjalan oleh aku bil muslimat dengan beberapa orang perempuan yang muslim. Berjalan oleh aku dengan beberapa perempuan yang muslim. Okey, baik. Saya nak tanya Haji Safar. Safar Jaiz. Ba tu dipanggil apa tu? Kalimah apa tu ba tu? Ba pada kata bil muslimati tu. Ba tu dipanggil kalimah apa tu? Haji Safar Jaiz ataupun Kak Syarifah, tolong jawab. Bil muslimati ba tu. Ba tu dipanggil huruf apa tu? Huruf jar. Dah ada orang jawab, lambat sangat. Panggil huruf jar dia panggil. Dia panggil sini, ba ni dipanggil huruf jar. Nanti yang pangkah lah tu. Dia panggil huruf jar tu. Ni ba ni dipanggil huruf jar. Bila dah selalu jumpa nanti okey lah. Huruf jar ba. Al-muslimatu. Al-muslimati. Al-muslimati tu dipanggil jamak muannas salim. Sebab apa kalau orang tanya esok? Sebab dia masuk alif dan ta tu percaman dia tu. Tanda nak kenal dia tu jamak muannas salim. Ni ada alif ta ni. Ni nampak ni. Alif ta ni. Ini bagi jamak muannas salim. Baik. Saya nak tanya. Kaedah. Dia senyap hari ni. Al-muslimah tu kalimah apa tu? Al-muslimah. Kalimah apa? Kalimah isim. Kalimah isim, betul. Kalimah isim. Habis itu. Baik, tengok. Al-muslimat ini dipanggil jamak muannas salim. Baik. Jamak muannas salim, dia khafat dengan kasrah. Mana kasrah ni? Ta ni. Dia panggil kasrah. Dia khafat dengan kasrah. Bila kasrah ni kasrah apa panggil? Dia panggil kasrah zahirah. 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 Kalau tak tulis kasrah zahirah pun tak apa. Tapi kita maklum dah. Bila dia tak ada sebut apa-apa, maksud tu kasrah zahirah. Ada pun kasrah muqaddarah tidak ada. Tidak ada. Situ dia. Habis situ. Ini mudah dia. Jadi mudah kata al-muslimah ni, al-muslimati ni dipanggil jamak muannas salim. Alamat dia apa? Alif dan ta tu. Tu jamak muannas salim. Kemudian ba tu dipanggil haraf jar. Dia khafat dengan kasrah. Mana kasrah ni? Baris bawah ni. 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 Nampak itu? Habis itu. Sebab tu kalau setengah kitab dia kata munsharif itu, makna munsharif itu yang menerima akan tanwin. Ataupun kata ulama wasarfu huwa tanwinu lil asma'i. Tanwin itu hanya tetap bagi isim sahaja.
Kena ingatlah, tanwin itu hanya tetap bagi isim sahaja. Macam tu. Saya tak mau bahas tinggi. Dia tanwin dia ada banyak. Dia ada tanwin mutamakin, ada tanwin ghairu mutamakin, ada tamkin dengan mana la amkana. Itu banyak. Itu perbahasan yang rumit sikit. Saya tak mau bahas kat sini. Kalau dalam kitab-kitab yang besar, dia bahas lagi tanwin tu macam mana. Lepas tu saya hanya sebut tanwin saja. Saya tak mau sebut tanwin mutamakin. Dia tak macam tajwid. Dia lebih rumit lagi. Kalau kita tanwin lah. Kalau dia tanwin tu ada tiga lah. Ada tiga bahagian pula. Tapi tu kita takut kita lebih payah. Tapi saya tak mau mendalami kat situ. Kita je nak faham alamat khafat tu apa? Ada tiga. Dekat mana alamat khafat tu pada tiga tu kita boleh ingat. Okey, pada isim mufrad. Pada isim mufrad munsharif, jamak taslim munsharif dan juga jamak muannas salim. Habis itu. Okey, baik. Saya nak tanya Ajamili. Marar tu kalimah apa tu? Fi'il Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madi. Sebab apa kata fi'il madi? Sebab dia telah berlaku Ustaz. Memang telah berlaku. Confirm lah. Fi'il madi itu maksud. Kita tanya sebab apa dia panggil fi'il madi situ? Sebab dia ada tu belakang. Dia ada rofa'. Adakah apa alamat fi'il? Dulu kita belajar. Wal fi'ru. Pakat buka lah apa dia fi'il tu Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa safa wa ta'it ta'nis. Wa ta'it ta'nis. Dia ta ta'nis. Ini bukan ta ta'nis. Ini dia panggil ta ni ta fa'il. Maka kita kata dia fi'il tu sebab apa? Sebab dia berhubung. Sebab kita kata marar tu sebab dia fi'il madi, maka diri dia tu berlaku pada perbuatan yang lepas. Sebab dia asal makna fi'il kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Kemudian wa qataranat, dan menyertai dengan mana-mana masa. Bizamani wad'an. Dia menyertai dengan mana-mana masa. Jadi masa di sini masanya telah lepas. Kalau kita nak i'rab, sebenarnya tu dipanggil fa'il. Pembuat. Tu ni dipanggil fa'il. Tu dipanggil fa'il sebenarnya. Pembuat. Kerana aku berjalan. Siapa berjalan? Aku. Tu menunjuk atas seseorang. So atas kita. Dia panggil dhamir mutakallim. Tu tak masuk lagi tu. Saya tak mau campur aduk Jadi kita cakap marah tu semata-mata tu dia panggil fi'il madi. Ni saya padam lah. Takut keliru pula nanti. Kita kata marah tu semata-mata marah tu dia panggil fi'il madi. Ustaz, tapi kenapa pada alamat itu maknanya dhammah lah kita panggil kan? Dia punya i'rab tu dhammah kan Ustaz kan? Mana tu? Dia nak panggil dhammah tapi kita tak panggil istilah dhammah dalam ilmu nahwu. Tu dia panggil dhamir mutakallim. Kalau ta mararta engkau berjalan, itu dia panggil dhamir mukhatab. Itu istilah yang benar, dia tak panggil ta tu baris depan, dia tak panggil tu. Kalau tu menunjuk di atas kepunyaan, menunjuk di atas orang yang bercakap. Aku berjalan. Dia panggil dhamir mutakallim, dhamir menunjuk bagi orang yang bercakap. Kalau ta itu dhamir yang menunjuk di atas mukhatab, di atas orang yang kita tujukan. Engkau berjalan. Kita panggil ta. Mararti ada ke tak? Tak ada. Ada. Pada siapa? Ada mararti. Ada. Pada siapa kalau mararti? Ajamili.
Baris bawah. Yang baris bawah pada siapa tu kita tuju tu? Anti saya Ustaz. Ustaz. Bukan saya. Anti. Pada perempuan. Engkau seorang perempuan berjalan. Itu marorti. Engkau. Kalau marorti, engkau perempuan telah berjalan. Kalau marota, engkau lelaki telah berjalan. Habis itu. Itu kita tak nak pembahasan yang panjang. Tapi nak dah tanya tu, kita boleh jawab lah. Kita jawab lah. Okey, baik. Nanti akan datang dibahaskan apa tu dhamir mutakalim, apa dhamir mukhatab. Apa dipanggilkan dhamir ghaib. Habis. Siapa nak tanya soalan? Ni kita nak pergi lagi ni dah sampai stesen dah tu. Stesen dah sampai tu. Tapi nak tanya boleh lah. Faham lagi aja kamu zaman? Ustaz yang marar tu Faham, tadi Ustaz. damir Tu saya Ustaz kan? Ya, ajar saya dah. yang marar tu tadi damir apa? Mutakalim. Dhamir mutakalim. Oh, yang mararta tu damir mukhatab Mukhatab bagi muzakkar. Tu saya tak mau bahas tu. Kalau dia tambah lagi tu dhamir mukhatab muzakkar. Kalau dhamir mararti, dhamir mukhatab muannas. Muannas ada lagi, muannas mufrad. Tambah ada 4 lagi. Lepas tu kita malah nak bahas. Kalau tak dhamir kalau tak dhamir mukhatab mufrad muzakkar. Kalau ti dhamir mukhatab mufrad muannas. Tu kalau kita bahas. Ya, siapa nak tanya tadi? Nama Hajah Harziah nak tanya tadi. Slim River. Ya Ustaz, kalau marot tu bil muslimatin boleh Ustaz? Bil muslimatin. Contoh. Kalau baca bil muslimatin boleh, tapi jangan ada alif lam. Kalau masuk alif lam, dia kena baca bil muslimati. Kalau baca bi muslimatin, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia memberi faedah akan nakirah. Maksudnya umum. Kalau kita ada tambah alif lam, itu menunjuk di atas khusus. Apa ajar dia? Okey, Ustaz. Okey, baik. Tadi siapa nak tanya tadi? Hajar Mili apa nak tanya tadi? Ayah Hajar Mili. Jadi apa kalau dekat sini, perkataan dekat sini, macam mana nak jawab soalan Ustaz tadi? Apakah tanda alamat bagi fi'il ni? Ini kalau nak tahu tu, kalau kita tak manusia, kita cakap maror tu saja. Kita kata maror tu dipanggil fi'il apa? Sebab dia menunjuk kata perbuatan. Berjalan. Aku berjalan. Maknanya kita memang kena tahu maksud lah Ustaz. Macam kalau isim tadi kita nampak alif lam, kita nampak tanwin kan. Tapi kita kena tahu maksud, tapi kita maklum dah. Dia datang dengan bil muslimat. Kita tahu bila kata bil muslimat, dengan muslimat mesti sebelum tu dia ada perbuatan. Dia secara automatik kita tahu. Sebelum masuk dengan huruf ba tu, sebelum daripada huruf ba tu, dia mesti perbuatan. Dia tak datang isim. Dengan muslimat. Apa maksudnya muslimat? Aku berjalan ke? Aku makan ke? Akal tu bil muslimat. Makan aku bersama dengan beberapa orang perempuan yang beberapa perempuan Islam. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Sebenarnya tu ayat tu ba tu dengan nama Allah. Apa maksudnya? Dia kena tahu sebelum daripada ba tu dia mesti ada sesuatu perbuatan yang dihazafkan, dibuangkan. Ramai yang tak tahu. Contoh, kita kata kita makan nasi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Apa maksud dia? Dengan nama Allah. Sebenarnya perbuatan yang dibuat itu apa? Aku makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Contoh kita nak belajar. Nak belajar kita apa? Mata Jumia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillah? Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Aku tak faham apa maksud dengan nama Allah. Aku belajar dengan nama Allah. Aku belajar dengan Bismillah. Aku makan dengan Bismillah. Jadi bila sebut aku makan, aku berjalan,
Itu dipanggil fi'il. Nampak Agak Jamili? Ya, Bila faham Ustaz. sebelum dengan ba tu kita maklum itu perbuatan. Mesti ada perbuatan. Bila sebut perbuatan kita maklum dah. Mindset kita bila sebut perbuatan itu masuk dalam fi'il. Bahasa Melayu bercakap macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Kita pergi jogging. Tapi kita maklum dah sebelum tu kena jawab apa? Aku nak jogging dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada orang cakap gitu tak? Tak ada. Dia terus buang benda tu. Kita nak maklum dah. Aku menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis. Betul. Itu aktubu. Menulis. Kalau membaca, Akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita nak baca Quran kan? Kita buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Ini Akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan nama Allah. Tapi tak sebutlah. Takkan tu nak sebut? Okey. InsyaAllah. Ana akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak cakap gitu. Nampak Agak Jamili? Tapi kalau datang perkataan tu satu-satu Ustaz, macam orang macam saya dia tak tahulah, kecuali dia kena, kalau datang marar tu satu-satu je. Lepas tu Ustaz tanya saya, perkataan ni isim ke ataupun fi'il contoh. Jadi saya kena buang dulu, saya kena rule out dulu yang dia tu isim, baru saya tahu itu fi'il kan Ustaz kan? Betul lah. Maksudnya kita faham dulu. Dia bila datang tu dia ada masuk dengan, sebab masuk dengan ta tu satu. Ta sebab tu di atas pembuat. Bila pembuat tu dia tak masuk atas isim, dia masuk atas fi'il. Tak apa, nanti kita belajar insya-Allah. Baik, habis itu. Satu nak kenal fi'il tu, dia pada fi'il tu tak ada masuk alif lam. Tak ada masuk tanwin. Dia tak masuk tanwin. Tu yang dululah. Dia kata masuk qad, sin dan saufa apa semua lah. Masuk ta taknis. Tak ni sakinah kalau apa tu alamat fi'il. Tak. Jom perbahaskan alamat fi'il kan, tapi tak ni sakinah yang bukan semua ta je jadi alamat fi'il. Cuma tak ni sakinah je. Tak sakinah macam mana? Tak. Saya rasa diorang confused. Dia kata pasal tak ni kan. Dia cakap tadi bagi untuk manas. Tak ni sakinah yang alamat fi'il tu. Ini ta ni juga. Ta ni juga. Bukan. Ustaz ni tak zomir. Tak tadi yang Haji Amili confused tu, saya faham. Saya rasa dia kata marar tu. Dia tak tahu dia macam zahab tu kan. Tu untuk ana, which is dianya mabni, tidak berubah. Haji Amili dia punya harakatnya. Dia punya baris tu kekal tu saja sebab dia mabni. Saya faham sekarang. Ini kena level tinggi lagi sikit. Dia tak faham tu. Tu kenapa tu je, tidak ti ke tidak ta. Dia nak masuk Raja Mina macam tu lah. Saya tak tahu. Saya ingat dia faham kata ta tu tak lain, bukan tak ni. Dia panggil domir. Dia panggil domir. Dah bagi faham. Tak apalah. Itu sebenarnya dia tanya tu boleh jawab, tapi dia tak sampai masa lagi. Dalam kitab ni dia tak sampai lagi. Bukan tak ada dalam kitab ni, ada. Tapi cuma tak disampai lagi. Bila dah tanya tu kita kena terang lagi lah. Kena terang lagi, tak apalah. Okey, baik. InsyaAllah esok tersambung lagi. Macam Hajar Rona dengan Kak Aini tu dia dah level lah tinggi sikit Jamili. Jadi diorang dah biasa dah. Tapi tak apalah. Diorang boleh terangkan lah sebab diorang ada yang dalam kelas hari ni ada level tinggi, ada dah sebagainya, macam-macam. Baik. InsyaAllah esok tersambung lagi. Wa amal apa ni? Ya. Apa ni?